Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Ketua Menteri menggesa rakyat Sabah di Semenanjung Malaysia untuk menghubungi Pejabat Perhubungan Sabah bagi mendapatkan bantuan COVID-19. Rakyat Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia dan tergolong dalam kategori B40 boleh menghubungi Pejabat Perhubungan Negeri Sabah bagi mendapatkan bantuan COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata sukar untuk mengesan keberadaan rakyat Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia kerana ada kalanya mereka berpindah tempat kerja. Kita pantau macam mana delivery system kita. Contoh dari segi pelajaran dan untuk bantuan masyarakat rakyat Sabah yang berada di Semenanjung. Saya dah salurkan 9 juta ringgit untuk bagi bantuan pelajar-pelajar dan juga masyarakat kita yang bekerja di Semenanjung, iaitu B440 ke bawah. Dan saya berharap sungguh ada di antara mereka yang menerusi Facebook mereka tanya, belum jumpa ini duit, di mana ini duit boleh dapat. Daripada kita nak lakukan through Facebook, beritahu dengan kita macam mana nak berhubung dengan mereka juga. Ya? Dan saya telah sebarkan dan saya minta pegawai-pegawai kita di Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur berhubung ya dengan mana-mana pihak yang berada di situ pasal the detail part of it, where they are, who they are, we don't know where they are. Kadang-kadang dia mobile hari ini, tahun ini dia bekerja di tempat ini, tahun depan dia bertukar macam-macam tempat ya. Jadi kalau mereka tak memaklumkan kita, we cannot track them, we cannot trace them, we cannot communicate with them where they are. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan syarikat berkaitan kerajaan kepada Tabung Bencana Negeri Sabah. Sehingga kini sejumlah 9 juta ringgit bantuan telah disampaikan kepada rakyat dan pelajar Sabah yang berada di Semenanjung Malaysia. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata sistem penyampaian bantuan melalui pakej bantuan COVID-19 Sabah ini dipantau setiap hari bagi memastikan bantuan sampai kepada semua kumpulan sasar. Katanya beliau telah mengarahkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah supaya memastikan mana-mana rumah yang mempunyai penduduk akan menerima bantuan bekalan makanan menerusi Pejabat Pemimpin Pembangunan Masyarakat (PPM). Menurutnya setakat ini bantuan bekalan makanan yang disalurkan menerusi PPM di setiap daerah telah diberikan kepada 160,000 ketua isi rumah. Malah Ahli Dewan Undangan Negeri juga mengambil inisiatif memberikan bantuan makanan kepada golongan yang memerlukan. Beliau berkata pelajar-pelajar Sabah yang berada di Indonesia dan Mesir juga turut dibantu menerusi Kementerian Pelajaran dan Inovasi yang akan menghubungi mana-mana pelajar Sabah yang berada di luar negara bagi memastikan mereka menerima bantuan dan berada dalam keadaan selamat. Tambahnya, bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan sasar itu adalah bantuan peringkat pertama yang dilakukan kerajaan negeri. Memasuki peringkat kedua nanti, kerajaan akan membantu golongan usahawan dan entiti perniagaan kerana difahami antara mereka berhenti beroperasi sepanjang PKP ini. Bantuan ini akan diumumkan kemudian apabila sudah tiba masanya. Bantuan itu nanti akan dilihat daripada sektor-sektor yang ada termasuk pelancongan. Bantuan yang diberikan Kerajaan Sabah melalui pakej bantuan COVID-19 Sabah yang diumumkan 25 Mac lalu telah diserahkan kepada sebahagian besar penerima atau golongan sasar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata beliau amat berpuas hati dengan pelaksanaan pakej bantuan tersebut. Katanya arahan telah dikeluarkan kepada Pusat Arahan COVID-19 Sabah untuk terus memantau pemberian setiap bantuan berkenaan. Seramai 63,092 individu dalam kategori terdedah atau vulnerable di seluruh Sabah sudah menerima bantuan khas COVID-19 yang dibayar secara sekali bayar sebanyak RM300 seorang, membabitkan agihan peruntukan berjumlah hampir 19 juta ringgit. Ketua Menteri berkata, setakat semalam bantuan telah disampaikan untuk golongan penerima bantuan am kepada anak yatim, orang tua, kanak-kanak,
orang kurang upaya dan pesakit kronik, penerima allowance pekerja cacat dan penerima bantuan OKU tidak upaya kerja melibatkan keseluruhan seramai 63,092 orang dengan jumlah bantuan 18.93 juta ringgit. Selain itu, seramai 134 orang pesakit COVID-19 telah menerima bantuan khas kepada pesakit atau keluarga pesakit COVID-19 sebanyak RM500 secara sekali bayar, melibatkan jumlah RM67,000. Dalam kenyataan media yang sama, Datuk Seri Muhammad Syafi turut berkata, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah telah memproses pembayaran one-off sebanyak RM500 kepada Ketua Isi Rumah Miskin dan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar seramai 15,713 orang melibatkan jumlah 7.85 juta ringgit. Pembayaran berjumlah 11.23 juta ringgit juga telah diberikan kepada golongan B40 terdiri dari kategori terkeluar dalam sistem e-kasih, golongan petani, penternak dan nelayan, malim gunung, porter, pemandu pelancong dan artis bebas. Selain itu, bantuan juga untuk kategori pemandu teksi, bas dan lori seramai 13,132 orang sedang diproses mengikut kategori masing-masing. Bantuan kepada seramai 13,870 dari anggaran 30,000 orang rakyat Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia boleh diproses untuk fasa pertama. Bantuan kepada golongan B40 membabitkan keseluruhan 77,489 penerima. Ketua Menteri juga berkata bantuan makanan untuk pesakit dalam pemantauan PUI di pusat kuarantin dan kuarantin di rumah turut diberikan. Perbelanjaan bantuan makanan berjumlah RM4,461 diperuntukkan untuk 131 orang di pusat kuarantin, manakala kuarantin di rumah membabitkan 966 keluarga dengan perbelanjaan bantuan RM193,200. Manakala peruntukan bantuan makanan untuk kuarantin sementara jalanan atau gelandangan melibatkan 20 orang berjumlah RM2,354. Sehingga kini jumlah keseluruhan bantuan bagi kategori ini adalah sebanyak RM200,015 dan jumlah ini akan bertambah dari masa ke masa tertakluk kepada bilangan pesakit PUI yang ditempatkan di pusat kuarantin, katanya. Bantuan berbentuk makanan disampaikan terus kepada ketua keluarga, membabitkan 60 kawasan Dewan Undangan Negeri, membabitkan 158,143 orang ketua isi rumah dan bantuan makanan ini masih berterusan dan sedang dalam proses pengagihan di seluruh negeri Sabah. Beliau turut menjelaskan bantuan makanan kepada pelajar Sabah di Semenanjung Malaysia yang berjumlah RM874,100 diagihkan melalui Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur, membabitkan 1,818 orang pelajar Institut Pendidikan Awam dan Swasta. Kerajaan negeri juga telah menyediakan peruntukan sebanyak RM40 juta di bawah dana kredit mikro Sabah untuk disalurkan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah di mana peniaga-peniaga kecil boleh memohon pinjaman bermula dari RM300 sehingga RM2,000 tanpa faedah dengan tempoh bayaran balik sehingga 3 tahun. Pinjaman mikro ini akan memanfaatkan 20,000 peniaga kecil, petani, penternak, nelayan, pemandu bas dan teksi dan pemandu pelancong di seluruh Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kerajaan Sabah menerusi tabung bencana negeri Sabah menerima sejumlah RM5.85 juta daripada syarikat berkaitan kerajaan hari ini. Antara syarikat tersebut adalah Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad, Asian Supply Base, Ranil Powertron, Koperasi Pembangunan Desa, Warisan Harta dan dua anak syarikat kumpulan Yayasan Sabah iaitu Benta Wawasan dan Sabah Softwood Berhad. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal berkata sumbangan itu akan dimanfaatkan bagi mengurangkan bebanan keperluan barisan hadapan serta membantu golongan yang memerlukan. Masyarakat tentang bagaimana perbelanjaan duit ini. There's nothing to worry about it. Ya, ini perbelanjaan yang amat kita perlukan walaupun berbagai lontaran pendekatan ini, pembaziran itu. Kita nak selamatkan nyawa manusia yang ada di negeri ini. Itu pertimbangan kita. Saya sedar dan tahu ada di antara syarikat-syarikat pun yang terpaksa kita tutup operasi mereka. Bukan musimnya untuk kita nak berkira tentang kerugian dan keuangan. Duit kita boleh cari, keuntungan kita boleh baik pulih. Tapi nyawa manusia tidak boleh dicari. Kalau dah mati dia tidak boleh ganti. Ya, susah nak ganti orang. Ya, tidak ada cara dan kaedah dia. Yang penting bagi kita selamatkan.
Priority is that, selamatkan nyawa manusia, and then after that we look into some of the business entity yang ada berhadapan dengan masalah. Contoh ada kilang-kilang, kalau kita dapat fakta kilang-kilang yang mempunyai negative kind of Beliau berkata sebelum ini kerajaan telah membeli kit ujian reagen dari Singapura dengan peruntukan sejumlah RM750,000 dan sudah diserahkan kepada pengarah kesihatan Sabah. Katanya kemudahan peralatan kesihatan sebegitu amat diperlukan, termasuklah topeng penutup hidung dan mulut serta sanitasi tangan. Kerajaan Sabah akan melakukan penelitian minggu ini sebelum memberikan kebenaran kepada kilang dan ladang-ladang kelapa sawit yang memenuhi syarat untuk beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri berkata beliau telah mengarahkan pengarah kesihatan negeri dan juga polis cawangan khas sejak minggu lalu untuk mengumpulkan fakta sama ada kilang dan ladang-ladang sawit di daerah berkenaan selamat untuk beroperasi. Beliau berkata pengumpulan fakta itu mungkin mengambil sedikit masa dan beliau telah memberi garis panduan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh kilang dan ladang-ladang sawit yang dibenarkan beroperasi. So saya dah beri arahan dengan satu Kementerian Kesihatan, ya, pengarah Datuk Christine Rundi last week lagi buat penelitian. I want the facts. Satu, kedua special branch dan pihak polis lihat peringkat akar umbi. Saya tidak mau dengar daripada surat syarikat-syarikat semata-mata, ya. Bukan saya tidak mau dengar langsung, tapi saya nakkan the facts. Kalau benar kilang itu selamat, tidak ada kontak dia, pasal jarak jauh dia mungkin tidak begitu jauh, tapi nampak jarak jauh tidak jauh. Tapi kadang-kadang ladang bawa buah ke kilang. Ladang ini dari sempurna, tapi dia simpan kilang itu hantar ke kilang yang ada di Datu. Pasal mungkin tidak ada ladang dekat yang berhampiran. So there's a contact di situ. Manakala kita dapati bahawa beberapa tempat, contoh di Felda Sahabat, di situ 6 positif. Di Sabah Softwood baru saja bagi donation tadi. Ya, dia bagi bantuan kita, GLC kerajaan kita, dan saya minta supaya tutup, bukan pasal keuntungan. Ya, saya tahu menjadi pertimbangan kita, tapi nyawa manusia. Saya tidak mau nanti, contoh di Felda Sahabat 15,000. Dan saya tahu menteri dah berhubung dengan saya, minta merayu sangat. We go to the detail. I have to micromanage this. Ketua Menteri mengulas saranan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi agar ladang dan kilang sawit di 6 daerah di Sabah dibenarkan beroperasi. Menurutnya, garis panduan yang diberikan harus dipatuhi seperti melakukan pemeriksaan suhu badan, menjaga jarak selamat 1 meter, mengamalkan penjagaan kebersihan dengan menyediakan sanitasi tangan serta memakai penutup hidung dan mulut. Katanya biarpun ada syarikat-syarikat yang memaklumkan pekerja mereka bebas COVID-19, namun mereka perlu mematuhi peraturan dan garis panduan yang diberikan. Mereka perlu menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja mereka. Menurutnya, pihak berkuasa akan membuat rondaan bagi memastikan ladang dan kilang sawit patuh kepada garis panduan ditetapkan. Sekiranya mereka mematuhi peraturan ditetapkan, kelonggaran boleh diberikan untuk mereka beroperasi. Beliau turut meminta syarikat sawit bersabar seketika kerana keadaan yang dihadapi sekarang melibatkan nyawa manusia dan usaha diambil untuk memastikan pekerja-pekerja kilang dan ladang sawit ini tiada kontak langsung dengan COVID-19. Kemudahan jambatan yang terputus dan jalan rosak akibat banjir yang kini melanda Pensiangan antara contoh jelas di mana peruntukan 200 juta dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah boleh digunakan untuk membaiki kemudahan itu. Ketua Menteri berkata menerusinya, kegunaan peruntukan bagi kemudahan infrastruktur yang dipertikaikan pihak tertentu kini dapat diperlihatkan secara jelas kepada rakyat. Difahamkan banjir di Pensiangan antara yang terbesar sejak 39 tahun lalu. Kali terakhir daerah itu dilanda banjir besar adalah pada 1981. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony telah bertolak ke Pensiangan bagi melihat keperluan di situ agar rakyat di kawasan itu dijaga dengan baik dan memastikan terdapat kemudahan penyelamat seperti bot. So, kita faham dan ini saya dah activate bahagian keselamatan di peringkat daerah-daerah bagaimana untuk memberi bantuan dan Datuk Peter tadi setengah mesyuarat kabinet pun dia terus bertolak ke kawasan itu. Saya maklumkan jaga dengan baik, pastikan kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan sama ada bomba, perahu-perahu yang ada. Ini yang kita nakkan, ada kemudahan-kemudahan, mungkin jambatan
yang patah ataupun jalan raya yang dah rosak, ya, kena diguna baik, ditambah baik. Pasal itu tempat laluan yang ada. Dan duit yang kita telah bentangkan itu akan digunakan. Yang kadang-kadang orang persoalkan, ini duit untuk apa ni? Tapi diorang tidak tahu, we expect things will come. All sort of various kind of needs yang ada. Dan kita perlu kewangan. Dari segi, dan kita kena jelaskan. Dan kewangan ini kita akan verify how the expenditure is done. Saya akan maklumkan di Dewan nanti. Ya? So, there is no worries on our part. Saya ada minta pengarah SPRM pun masuklah. Kalau nak masuk pergi pejabat saya pun masuklah. Cek Kementerian Kewangan, ya, apa cara dia, apa kaedah dia. Kita tidak ada nak melindungi mana-mana pihak. We are very transparent. Tapi jangan assume kita as if we are doing something illegal like what they have done before. This is a different government system yang ada. Ya. Alright. Pasukan keselamatan yang bertugas di barisan depan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 bukanlah musuh kepada masyarakat, sebaliknya adalah sahabat yang cuba membantu. Panglima 5 Division Infantry, Major General Datuk Hafiz Udain jantan berkata, setiap anggota keselamatan yang melakukan kawalan mempunyai objektif yang sama, iaitu menyekat sebaran virus berkenaan. Sehubungan itu katanya, rakyat perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP yang telah dikuatkuasakan untuk memastikan sasaran tersebut dapat dicapai. Kami agensi keselamatan ini bukan musuh rakyat. Kami adalah pasukan sahabat yang sama-sama membantu usaha untuk menyekat penyebaran atau penularan virus yang berbahaya ini. Dan kepada masyarakat luar sana, sebaik-baiknya patuhilah saranan kerajaan supaya duduk di rumah dan janganlah melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu sekiranya tidak penting, kerana saya yakin nyawa itu lebih penting daripada apa-apa urusan yang lain. Patuhi arahan PKP ini dan elakkan daripada berkumpul tanpa sebab. Beliau bercakap kepada pemberita ketika ditemui selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu petang tadi. Tujuan kunjungan hormat itu adalah untuk memaklumkan tentang pelantikannya sebagai Panglima 5 Division Infantry menggantikan Lieutenant General Datuk Muhammad Khair Abdullah yang bersara pada 3 April lalu. Hafiz Udain berkata antara perbincangan beliau dengan Ketua Menteri adalah tentang peranan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam memastikan PKP berjalan lancar. Saya nyatakan bahawa tujuan saya membuat kunjungan hormat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah pada hari ini adalah untuk memaklumkan secara rasmi bahawa saya telah mengambil alih jawatan sebagai Panglima 5 Division Infantry berpekalan di Lokawi. Dan antara perkara yang dibincangkan adalah beliau nyatakan bahawa amat mengambil berat tentang kesiagaan, keselamatan anggota-anggota tentera ataupun ATM yang terlibat secara langsung sebagai frontliners di dalam operasi penawar yang menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan. Menurut Hafiz Udain, sebanyak 700 anggota telah ditempatkan bersama anggota polis sepanjang PKP berkuat kuasa. Majlis Daerah Penampang hari ini melancarkan inisiatif pertamanya untuk memerangi wabak COVID-19 dengan menyediakan ruang pembasmian kuman mudah alih di Pasar Amdong Ongon. Difahamkan kerja pemasangan ruang pembasmian kuman mudah alih itu baru sahaja selesai pagi ini dan pihak Majlis Daerah Penampang masih menguji keberkesanan ruang tersebut kepada pengunjung pasar itu. Sebelum ini, Pulau Pinang merupakan negeri pertama yang memulakan inisiatif tersebut di mana perkhidmatan penyah kuman itu disembur ke seluruh badan orang ramai yang ingin memasuki pasar berkenaan. Berdasarkan tinjauan BTTV siang tadi, beberapa pengunjung pasar sedikit terkejut kerana sebelum ini pengunjung hanya diperiksa suhu dan diberikan cecair pembasmi kuman atau sanitizer.
Seorang lelaki, Erikson Mangundok, 34 tahun, sanggup berjalan dari Kota Kinabalu ke Kampung Manggaris 2, Kota Marudu sejauh lebih 100 km selama 3 hari ditemani seekor anjing sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengkuarantinkan diri kerana baru pulang dari Jepun dan khawatir dirinya berdepan risiko dijangkiti COVID-19. Kisah luar biasa Erikson mengharungi perjalanan getir itu sehingga akhirnya tiba ke destinasinya tular di laman media sosial. Erikson mula berjalan pada 26 Mac dan tiba di Kota Marudu pada 28 Mac. Sebaik tiba di kampung, beliau mengasingkan diri sendiri dan tinggal di rumah kebun bapanya bersama seekor anjing bernama Chico yang menemaninya dari Luyang sehingga ke kampung. Katanya dia memutuskan untuk tidak menaiki pengangkutan awam atau balik bersama abang yang menjemputnya di lapangan terbang kerana khawatir keselamatan orang lain. Katanya dia hanya meminta abangnya membawa beg dan disimpan di rumah kebun tempat dia mengasingkan diri. Menceritakan pengalamannya, Erikson berkata, sebelum ini dia sudah biasa merantau dan berjalan ke tempat jauh bukan satu masalah baginya. Sepanjang perjalanan, Erikson dan Chico berehat dan tidur di mana-mana perhentian bas yang berdekatan. Beliau juga diberikan makanan dan minuman ketika melalui sekatan jalan raya polis dan tentera. Menurutnya, dia sudah membuat ujian saringan kedua di Hospital Kota Marudu semalam selepas saringan pertama di Hospital Queen Elizabeth pada 24 Mac lalu didapati negatif COVID-19. Mengulas sedikit mengenai anjing yang menemaninya, Erikson menganggap anjing itu kiriman Tuhan untuknya. Katanya sebelum saya balik ke Malaysia, dia sempat melawat kuburan anjing legenda Jepun yang terkenal dengan kesetiaannya, Hachiko, di Shibuya dan berdoa untuk keselamatan perjalanannya dan berharap wabak COVID-19 segera pulih. Erikson menganggap Chico dihantar untuk menjaganya sepanjang perjalanan saya dari Kota Kinabalu ke kampung halamannya di Kota Marudu. Komando Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Pajeri Ali berkata, pihaknya tetap memperkasa perundangan laut sedia ada berkaitan pengumuman kerajaan pusat yang membenarkan penggiat sektor perikanan menjalankan aktiviti mereka termasuk nelayan dan pengangkutan bekalan bahan mentah sektor berkenaan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tegasnya, jika nelayan keluar menangkap ikan tanpa lesen perikanan, ia tetap dianggap melanggar peraturan sedia ada katanya ketika dihubungi BTTV hari ini. Ini kerana jika nelayan tidak mempunyai lesen, bermakna mereka tidak tertakluk kepada pelepasan yang diberikan kerajaan, sebaliknya tertakluk kepada PKP dan boleh dikenakan tindakan perundangan. Bagaimanapun katanya, bagi nelayan tradisional atau kampung, budi bicara dan pertimbangan sewajarnya perlu diambil kira kerana PPM sedia maklum kesukaran dialami sepanjang pelaksanaan PKP termasuk hilang punca pendapatan sedia ada atau keperluan mencari sumber makanan. PPM akan memastikan nelayan berkaitan mematuhi arahan PKP seperti menangkap ikan tidak jauh dari kediaman, penjarakan sosial dan sebagainya. Pada masa sama, bagi kawasan pantai timur Sabah, PPM perlu memastikan pemantauan jenayah rentas sempadan diteruskan termasuk aktiviti penyeludupan di laluan tikus. Untuk itu, PPM bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia untuk meningkatkan kawalan di perairan Sabah bagi memastikan tiada kemasukan dari negara jiran yang juga berpotensi menyumbang kepada penularan virus COVID-19, katanya. Mahkamah Tinggi Tawau hari ini mengekalkan hukuman denda sebanyak 1,000 masing-masing ke atas dua beradik, Eng Kim Weng 50 dan Eng Kim Chia 47 yang dijatuhkan Mahkamah Magistrat Lahadatu pada 31 Mac lalu atas kesalahan mengingkari PKP dengan membuka premis perkakasan logam di Pusat Industri Dalam Lahadatu pada 28 Mac lalu. Bagaimanapun, dua beradik itu dibebaskan daripada hukuman penjara hari ini setelah Hakim Dr. Alwi Abdul Wahab mengurangkan hukuman penjara kepada 8 hari bermula 31 Mac lalu berbanding 2 bulan sebelum ini selepas menerima rayuan mereka. Pada 31 Mac lalu, Kim Weng dan Kim Chia dijatuhkan hukuman penjara 2 bulan dan denda 1,000 oleh Mahkamah Magistrat Lahadatu setelah mengaku bersalah membuka premis yang mana tidak menyediakan perkhidmatan perlu seperti dinyatakan dalam jadual Peraturan 2 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan.
2020 di Rintisan Hijau Sendirian Berhad, Jalan Damlah Datuk pada 28 Mac lalu. Sehubungan itu, mereka telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Peraturan 7/1, Peraturan-Peraturan Sama dan dibaca bersama Seksyen 34, Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Rizal Abdul Fikar, manakala tertuduh diwakili Peguam Liu Hon Min. Ketika kebanyakan kita duduk di rumah mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP, lain pula ceritanya bagi seorang lelaki yang keluar rumah mencari sasaran melakukan jenayah. Lelaki berusia 21 tahun itu bertindak memecahkan pintu dan dinding kaca sebuah restoran makanan segera di Plaza Jutalikas dan melarikan telefon, televisyen, 2 mesin juruang dan sebuah motosikal bernilai RM14,081.80 dari premis berkenaan. Namun belum sempat menjual kesemua barangan tersebut, suspek yang mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan narkotik dan pencerobohan berkenaan berjaya ditahan polis di rumahnya di Kampung Bakau Likas pada 7.30 pagi Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Assistant Commissioner Habibi Umar Jinji berkata, berdasarkan siasatan awal, pengurus restoran menyedari kejadian tersebut apabila melihat pintu kaca bahagian hadapan restoran pecah pada 2 April lalu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 379A Palang Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Saudara, dalam memerangi COVID-19 ini, kita tidak perlu mengangkat senjata api atau pergi berperang ke hutan. Cukup dengan hanya tinggal di rumah, patuh perintah kawalan pergerakan. Sampai Nasaribun, PTV.